إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadirat Allah pada hari ini, pada malam ini. Kita telah masuk hari yang ke-14 Rajab 1434 Hijriah. Allah memberikan kita peluang berada pada waktu yang agung bagi seorang Muslim, iaitu salat di awal waktunya. Alangkah nikmat dan indahnya bila kita berada di awal waktu dan kita berada dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amalan yang paling afdal yang disebutkan oleh Nabi SAW apabila ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul amal afdal 'inda Allah, maka kata Nabi SAW, as-salatu ala miqatiha, iaitu sembahyang pada awal waktu. Sembahyang pada waktunya. Bagi seorang Muslim, bila dia masuk ke dalam waktu salat ini, dia merasa sangat-sangat rendah diri, merasa sangat-sangat dirinya sebagai seorang hamba dengan penuh tawaduk. Dia datang menyembah kepada Allah, memohon kepada Allah dan meluahkan segala kehendaknya pada Tuhan, dan dia mengharapkan semoga Allah mengampunkan segala kesalahan dia, dosa dia, kelupaan dia setelah dia melalui beberapa masa dia lupa kepada Tuhan dia. Dan banyak lagi kelebihan apabila kita berada di antara satu waktu solat kepada satu waktu solat. Seperti mana yang kita berada sekarang ni, maknanya kita menunggu masuknya lagi satu waktu solat. Dan menunggu itu bukan dengan amal yang sia-sia, tetapi menunggu pula dengan duduk dalam majlis ilmu, majlis mengingati Allah yang disebut oleh Nabi sebagai taman-taman syurga. Maka dalam hal yang demikian, secara tidak langsung ianya juga menempatkan kita di kalangan orang-orang yang gugur dosa-dosanya. Kalau orang melangkahkan kaki pergi datang ke masjid ataupun ke surau, orang yang mengambil wudu, dan yang terakhirnya orang yang menunggu satu waktu ke satu waktu salat. Dia duduk tunggu, bukan dia sembang-sembang kosong je. Nanti takut jadi pula bila duduk-duduk sembang mengumpat. Lalu baca surah Wailul likulli humazatil lumazah. Ada dua kelompok di situ yang di awal ayat itu disebut Wailul likulli humazah lumazah. Humazah, lumazah, dua orang yang berbeza. Nanti balik buka tafsir, buka terjemahan, apa celaan yang Allah sebut kepada dua kelompok orang yang mengumpat secara depan dan secara belakang. Celaan yang sangat keras. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Bila kita sudah melangkahkan kaki masuk kepada pertengahan Rejab, masjid kita pada awal Rejab hari itu, kita jemput ustaz kita bercerita tentang fadilat Rejab. Asal-asalnya dia tak cerita pasal syurga dan neraka, tapi oleh kerana masanya pun tak lama, kalau kita minta dia ceramah sampai pukul 12, mungkinlah saya tengok bertenaga. Tapi yang mendengarnya takut tak bertenaga dah, dah layu je, dah lembik je. Memang kondisi dalam mendengar ceramah ni, dia paling kuat pun sejam. Lepas tu dia dah mula jam lah. Apatah lagi dengan gangguan-gangguan. Bila kita mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah dalam kehidupan seharian, kita berjaya mengatasi musuh nombor satu, iaitu syaitan. Musuh batin, musuh yang tidak nampak. Dan nak mengatasi dia mesti dengan cara jalan yang diberitahu oleh Nabi dan juga Al-Quran. Dan yang boleh mengatasinya adalah Allah. Kerana manusia dia tidak nampak syaitan, tapi syaitan nampak manusia. Syaitan dia tidak nampak Allah, tapi Allah nampak syaitan. Jadi dalam ranking yang tiga ni, Allah, syaitan dan manusia, maka Allah lah yang paling tinggi, yang paling berkuasa. Dan dia juga adalah pemilik kepada manusia dan syaitan ini, jin. Dan dia juga adalah yang menciptakannya. Maka dia lah yang berkuasa, iaitu Allah, kan? Jadi salah satu daripadanya ialah apabila kita bangun tidur, jangan lupa baca doa, kerana waktu kita nak tidur, syaitan ni diikat kita dengan 3 ikatan. Bukan ikat dia ketat-ketatkan lagi. Macam orang pakai tali leher, ketat-ketat. Tali leher ni kalau ketat sampai habis, tercekik lah. Syaitan tak adalah sampai bila dia ketat-ketatkan Nabi sebut. Maknanya dia kukuh. Kukuh betul dia ikat kita. Jadi bila kita bangun, pertama sekali, bila kita nak bangun tu, dia kata tidur, malam masih panjang lagi. Kalau 5:30 tu dah terbangun, malam masih panjang, dia kata. Sekejap lagi. Sambil duduk pun tak apa, tak baring pun tak apa, ada pucuk lagi, tutup mata tu. Sambil tak baring pun tak apa, yang penting tutup mata sekejap. 5 minit lagi, 5 minit. Jadi macam-macam bisikan. Kalau kita bangun, usap bekas wajah tidur ni, kemudian baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian bangun, pergi ke bilik air, ambil wudu, kemudian solat, maka terlerailah ketiga-tiga ikatan ni. Dan Muslim itu dia akan jadi orang yang cergas pada hari tersebut, kerana dia bebas daripada gangguan syaitan. Tapi bukan sekadar itu saja kita puas hati, mesti ditambah lagi dengan yang lain-lain. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. 100 kali. Bukan lama tu. Kalau beli roti canai, beli nasi lemak sambil menunggu tu pun lama juga, kan? Sempat baca 100 kali. Baik, pada malam ini kita telah berada lagi dalam suatu bahagian apabila kita telah sebut tentang kelayakan ataupun ciri-ciri seorang yang sepatutnya dilantik menjadi imam yang sah menurut syarak. Bagi orang perempuan, dia hanya layak menjadi imam kepada wanita, tidak layak kepada laki-laki walaupun kanak-kanak, tidak layak, kerana syarak tidak membenarkan. Bukan sebab dia hafizah, orang hafal Quran, bukan sebab suaranya lebih merdu daripada lelaki, maka dia boleh jadi, ataupun dia lebih warak, lebih alim. Tak boleh, kerana syarak tidak membenarkan. Syarak tidak membenarkan. Jadi dia boleh menjadi imam kepada wanita sahaja. Adapun orang laki-laki, dia boleh menjadi imam kepada laki-laki dan juga kepada wanita. Ini kelebihan yang Allah berikan kedudukan orang laki-laki. Manakala pada malam ini, tajuk yang kita nak bincang ialah mengenai tentang kedudukan imam dan juga makmum. Walaupun banyak cerita pasal orang laki-laki, tetapi yang kita cerita ini adalah hadis-hadis Nabi SAW. Nanti ada juga bahagian sah bagi orang wanita. Baik, pertama sekali,
kefahaman kita iaitu tentang solat seorang makmum bersama imam. Seorang makmum, seorang imam. Ini banyak kekeliruan di kalangan para jemaah, orang lelaki yang bila dia hadir ke masjid, ke surau, RNR, kita tengok berbagai cara orang duduk sembahyang bersama dengan seorang imam. Macam mana keadaan dia? Imam tu dah tentulah posisinya tetap, tak berubah. Kalau dia berdiri di tempat yang terbuka begini, yang kita nak cerita sekarang ni ialah seorang imam, seorang makmum, berdua je. Dan kedua-dua ini adalah lelaki. Lelaki, yang ini cerita orang lelaki-lelaki dia. Para ulama dalam mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan kalau seorang makmum dengan seorang bersalat dengan imam, maka hendaklah makmum tersebut berdiri di sebelah kanan, mundur sedikit daripada imam, sedikit saja. Sikit, dia mundur sedikit saja. Tetapi di sisi jumhur, mereka mengatakan bahawa apabila seorang makmum solat dengan seorang imam, seorang imam solat dengan seorang makmum, maka makmum di sebelah kanan imam, posisinya sebelah kanan, dan kedudukannya adalah sama baris, sejajar, sama macam orang berdiri saf belakang, sama. Maknanya kalau kita datang, yang belah kanan ni makmum, yang belah kiri ni imam. Kita boleh tahu belah kanan makmum, belah kiri imam. Adapun dalam mazhab Syafi'i dia kata dimundurkan sedikit, makmum itu dimundurkan sedikit dengan kadar buku lalinya tidak melebihi imam. Kalau makmum tu, imam tu dia orang yang kecil, makmum dia orang tinggi. Orang kecil, orang tinggi, dia punya tapak kaki tak sama panjang. Bila dia berdiri, imam tu depan, makmum yang sebelah kanan ni dia berdiri, maka oleh kerana tapak kaki dia panjang, kadang-kadang tapak kaki dia lebih imam, tetapi buku larinya tidak lebih. Buku larinya tidak lebih. Jadi itu tidak dikira sebagai melebihi imam. Kalau menurut jumhur dan menurut hadis Nabi SAW, kedudukannya adalah sejajar. Tapi orang kita banyak jauh. Kadang-kadang imam kat sini, beberapa jengkal, 1, 2, 3, 4 jengkal dia jauh daripada imam. Kadang-kadang dah nak hampir, apabila imam tu sujud, dia dahi makmum di sebelah kanan ni nak dekat dengan tapak kaki imam. Ini sebenarnya tidak berapa tepat dengan sunnah. Sah tak sembahyang dia? Sah. Tetapi tidak, kedudukannya itu tidak tepat dengan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya dia sejajar. Hadisnya yang disebutkan daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sahabat Abdullah bin Abbas, dia terlebih dahulu masuk Islam, kemudian bapaknya Al-Abbas masuk Islam kemudian. Oleh kerana kedua-duanya Islam, maka boleh disebut radhiyallahu anhuma. Begitu juga seperti Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Abdullah yang masuk Islam, Al-Amr bin Al-As pun masuk Islam. Al-Amr bin Al-As. Ini beberapa orang sahabat yang dikenali dengan nama Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini beberapa orang. Sebenarnya ramai sahabat yang hidup di zaman Nabi namanya Abdullah. Dan kita tahu dalam hadis Nabi sebut bahawa sebaik-baik nama bagi seseorang itu, maksud hadis itu adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Abdullah dan Abdul Rahman. Ada kawan-kawan yang tulis di Facebook, oleh kerana dia belum ada anak lah, dia kata dia bercita-cita kalau lah Allah bagi dia rezeki dapat anak yang pertama dia akan letak Abdullah, anak yang kedua Abdul Rahman, anak yang ketiga Muhammad, anak yang keempat Aisyah. Dan bukan dia letak, sekadar letak nama, dia susun pula lagi. Ini imajinasi dia. Kalau anak yang bernama Abdullah ni, dia kata akan kuhantar dia ke bumi kelahiran negara Nabi, iaitu Madinah, maka biarlah dia belajar dengan kutubus sittah, 6 kitab hadis Nabi, daripada awal sampai habis, dan diikuti lagi dengan syarah-syarahnya. Hebat impian dia.
Kalau anak aku yang bernama Abdul Rahman pula, dia kata, ada impian-impian yang disebut kat situ. Kalau anak dia yang Aisyah tu pula, dia kata biarlah dia menjadi seorang pakar bahasa. Daripada sekecil-kecil buku Nahu yang namanya Matan Al-Ajrumiyah. Orang kalau belajar Nahu di sekolah pondok, asasnya dia akan belajar Matan Ajrumiyah. Dia basic yang asas. Sampai dia kepada syarah kepada Matan Alfiyah, iaitu Matan Ibnu Malik. Ini susah. Tapi dia boleh jadi pakar dalam bahasa Arab, dalam bidang Nahu dan juga Saraf. Jadi Abdullah bin Umar, hadis di dalamnya iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang hadis ini dalam riwayat Al-Bukhari hadisnya hadis yang ke-698, dan dalam riwayat Imam Muslim hadisnya 763. Kita tengok dulu dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Rugi kita masa kita tak mengaji betul-betul Sahih Al-Bukhari daripada awal sampai habis. Bila mengaji ni cukup melompat sana melompat sini. Yang khatam ustaz yang mengajar. Kalau di negeri Melaka, tuan guru kita Datuk Haji Abdul Rahim Al-Hafiz, dulu dia mengaji dekat Madinah, dia khatam dengan guru dia. Bila dia mengajar, dia juga yang khatam, nampaknya. Kita kejap datang, kejap tak datang, kejap datang, kejap tak datang. Itu masalah kita. Jadi bila pula kita nak mengajar Sahih Al-Bukhari, sebab kita pun tak pernah khatam. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Inilah masalah. Hadis dia, hadis yang ke 698, iaitu dalam bahasa Arab dia, babu idza qama ar-rajulu 'an yasari al-imam fahawwalahu al-imam ila yamini lam tafsud salatuhuma. Apabila seseorang berdiri di kiri imam, maka dia boleh memindahkan orang itu. Imam boleh pindahkan ke samping kanannya, dan hal itu tidak merosakkan solat keduanya. Imam bergerak, makmum pun bergerak, asal-asal dia datang duduk sebelah kiri. Walau bagaimanapun, pandangan jumhur dia kata duduk sebelah kanan. Ada ulama yang mengatakan sah kalau duduk sebelah kiri juga. Sembahyang itu sah, dan sepatutnya makmum itu memang duduk sebelah kiri. Nanti kita tengok ada disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu pendapat kepada seorang tabi'in yang namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib ni menantu kepada Abu Hurairah. Ini bukan tabi'in yang kecil-kecil, bukan yang calang-calang. Ini tok guru besar ni, Sa'id Ibnul Musayyib. Walau bagaimanapun, oleh kerana dia bukan rasul, maka pandangannya boleh betul dan juga boleh salah. Bila pandangannya tidak hampir kepada sunnah, yang lebih mendekati sunnah, maka pandangannya tertolak. Hadis ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Asalnya daripada Quraib. Quraib iaitu Maula Ibnu Abbas. Pernah nama dengar orang Melayu nama Quraib? Tak pernah dengar. Quraib ini sahabat, kerana dia hidup zaman Nabi, dia masuk Islam, dan dia jadi Maula, bekas hamba kepada Abdullah Ibnu Abbas. Dekat Melaka ni ada seorang nama Quraib. Saya baru jumpa nama Quraib. Sekarang ni bertugas di sekolah menengah Mak Tahfiz di Cendera tu. Dia jadi kaunselor. Namanya Quraib. Mula kita bila jumpa nama Quraib, kat mana pernah dengar nama ni Quraib? Macam pernah dengar, rupanya terlupa. Ini nama sahabat yang menjadi bekas hamba kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala nimtu 'inda Maimunah wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda tilka al-laila fatawadda thumma qama yusalli fa qumtu 'ala yasari fa akhadhani faj'alani 'an yamini wa shalla 13 rak'ah thumma nama hatta nafakh wa kana idza nama nafakh thumma ataahu al-mu'adhdhin wa kharaja fa shalla wa lam yatawadda. Diriwayatkan daripada Quraib yang merupakan Maula Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah tidur di rumah Maimunah, dan saat itu Nabi SAW bersamanya. Beliau berwudu lalu berdiri melaksanakan salat, maka aku berdiri di sebelah kirinya. Lalu beliau memegangku
dan menempatkanku di sebelah kanannya. Beliau pun solat 13 rakaat, kemudian tidur hingga berdengkur. Sudah menjadi kebiasaan beliau berdengkur ketika tidur. Setelah itu beliau didatangi oleh muazzin, lalu beliau keluar dan solat subuh tanpa mengulangi wudunya. Hadis ni agak nampak ringkas yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, tapi dalam Sahih Muslim hadis yang ke 763 agak panjang beberapa hadis yang dimuatkan oleh Imam Muslim. Walau bagaimanapun Imam Al-Bukhari dia meletakkan hadis ni dalam beberapa bab. Dalam ni dia ada tulislah hadis ni ada juga hadis pada 117, 137, 183, 697, 699, 729, 728. Hampir 20 tempat Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis yang sama tapi dalam bab-bab yang berlainan, kerana banyak hukum fiqah yang terdapat dalam hadis tersebut. Pertama sekali, Abdullah bin Abbas dia tidur di rumah Nabi SAW. Pertama hubungannya dengan Nabi, iaitu dia sepupu Nabi, kerana bapaknya Al-Abbas adik-beradik dengan bapa Nabi Abdullah. Dan kemudian yang keduanya, dia tidur di rumah Nabi. Kenapa? Kerana Maimunah, iaitu bapa mak saudara ni, Maimunah bintil Harith ini adalah ibu saudara kepada Abdullah bin Abbas. Secara tidak langsung sebenarnya Maimunah ini menjadi mahram dia, dan dia juga adalah mahram kepada Nabi. Jadi tak ada masalah tidur rumah mak saudara. Dia tidur rumah mak saudara dan dalam keadaan dia masih kecil tetapi sudah mumayyiz. Dan kalau kita baca dalam Sahih Muslim, cerita dia panjang. Dia tidur dengan Nabi, kemudian Nabi bangun dalam bilik yang kecil, tidur di atas bantal. Dia tidur di atas bantal yang kecil, Nabi pula tidur di atas bantal yang panjang bersama dengan Maimunah. Bila Nabi bangun, dia pun bangun. Nabi masuk bilik air. Kemudian bila dia dengar Nabi masuk bilik air, dia pun siapkan Nabi wudu, bekas wudu. Kemudian Nabi mengambil wudu. Setelah itu Nabi bertanya kepada Maimunah, siapakah yang menyediakan wudu ni? Maka Maimunah kata, iaitu Abdullah bin Abbas. Maka Nabi pun pegang dada dia, lalu Nabi pun mendoakan kepada dia, Allahumma faqihhu fi din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam agama dan wa'allim, dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir, iaitu ta'wil. Ilmu tafsir iaitu tafsir Al-Quran, bukan tafsir mimpi, tafsir Al-Quran. Abdullah bin Abbas. Kita tengok dalam Sahih Al-Bukhari, cerita dia mengenai tentang Abdullah bin Abbas tadi. Pertama sekali, bila dia tidur di rumah Maimunah dan Nabi bersama pada waktu itu, Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi dia syarah lebih panjang dalam Sahih Muslim. Kenapakah pada saat itu Abdullah bin Abbas dia tidur rumah Nabi? Kan isteri Nabi ada, kan boleh layan. Jadi dalam hal ini para ulama dia kata sebenarnya Abdullah bin Abbas dia diminta datang hadir oleh Maimunah, membantu Maimunah, kerana pada waktu itu isteri Nabi SAW, Maimunah ini dia sedang dalam keadaan haid, uzur. Maka dia panggil anak buah dia, malam ni kau tolong Nabi SAW menyediakan bekas wuduknya, tempat wuduknya, dan kemudian kalau kau nak salat dengan dia, salat. Jadi dalam hadis ni kita lihat Maimunah dia tak bangun sama untuk salat. Kerana apa? Dia dalam keadaan uzur pada waktu tersebut. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, perbuatan Nabi SAW, pertama sekali dia tidur di rumah Nabi, kemudian dia lihat Nabi berwudu, lalu mendirikan solat, maka dia pun ikut solat, berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Lalu Nabi memegang dia, Nabi alihkan dia, Nabi pusingkan dia, maka dia pun bergerak pergi ke sebelah kanan Nabi SAW, sebaris dengan Nabi, tidak ke belakang, tidak ke depan, sejajar sebaris dengan Nabi, sama rata dengan Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Muslim, kita akan jumpa Nabi SAW pegang telinga kanan Abdullah bin Abbas, pegang telinga kanan, dan Nabi menolaknya. Kemudian dia berpusing sampai berada di sebelah kanan Nabi SAW. Jadi pergerakan itu banyak berlaku kepada imam dan juga kepada makmum, maka dia tidak merosak ataupun membatalkan solat.
Jadi dalam hadis ni yang kita nak tengok, pertama sekali yang kita nak lihat tadi, posisi kedudukan seorang makmum dengan imam sepatutnya ialah imam di sebelah kiri dan makmum itu di sebelah kanan. Tetapi Sa'id Ibn Musayyib tadi disebut sesungguhnya posisi makmum yang sendirian adalah di sebelah kiri imam, tetapi hanya pendapat dia saja. Dan hadis ini lebih jelas menunjukkan tentang hal tersebut, iaitu makmum berada di sebelah kanan dan imam itu adalah di sebelah kiri. Adapun dalam mazhab Syafi'i, makmum itu ke belakang sedikit dan kedudukannya buku laginya dengan syarat tidak melebihi imam. Kalau lebih, maka solatnya batal. Nanti pembahasannya panjang lagi dalam hal ini. Dan kemudian beliau lihat, bila dia sembahyang bersama dengan Nabi, maka Nabi sembahyang 13 rakaat. Jadi dalam kesimpulan para ulama hadis, mereka kata bila Nabi ini dia buat sembahyang malam, maka Nabi tidak buat lebih daripada 13, iaitu 8 Nabi buat, kemudian 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan 3 lagi itu adalah sembahyang witir. Sembahyang witir penutup kepada sembahyang malam Nabi SAW. Inilah yang afdal dilakukan oleh orang ramai, ataupun mereka yang nak mengikut jejak langkah Nabi, iaitu kalau buat sembahyang qiyamul lail malam, buat 13 sahaja, tidak lebih daripada bilangan tersebut. Kalau kita dah buat witir awal, masa kita sembahyang tarawih, maka yang baki itu, yang afdalnya kita buat dalam bilangan 8. Tapi bilangan 8 dengan lamanya berdiri, bukan bilangan 8 dengan sekejap-sekejap, lamanya berdiri. Kalau bacaan tu tidak panjang, macam sembahyang tarawih kita buat 8 tapi tak panjang, maka perlambatkan bacaan. Jangan laju-laju. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Angkat takbir dia, Allahu akbar, alhamdulillah, cukup baca Fatihah. Tinggalkan doa iftitah. Dia baru lepas makan. Surau pula hari-hari buat berbuka. Ada kan surau ni ada? Tak ada. Tak ada tadi. Hari-hari berbuka, makan percuma kat masjid, kat surau tu. Makan. Jadi dah kenyang perut. Bila sembahyang, bilangan rakaat pula pendek. Bilangan rakaat tidak banyak, tapi baca ayat pendek-pendek kerana imam tidak hafal Quran. Tak apalah, tak menjadi masalah. Tapi baca pula pantas. Dah lah pantas, sambung lagi dengan 2-3 nafas saja. Orang selalunya orang akan berbual bila dia jumpa kawan-kawan, kau semalam terawih kat mana? Aku terawih masjid Kibruak, masjid Ekon. Imam macam ni, cepat, pukul 9 suku dah selesai. Aku 9.45 baru selesai. Lepas yang latih baru selesai. Kau 9 suku, orang 9 suku dah tengok TV kat rumah dah more dah kat rumah. Yang tu dia bercerita, tinggalkan bangga sebab lama, rupa bangga cepat. Ni terbaliknya umat akhir zaman. Maksudnya dia bangga lama. Allah. Dan kemudian beliau melihat Nabi SAW tidur berdengkur. Tidur berdengkur. Jangan marah kalau dapat suami yang kaki berdengkur. Dulu kahwin dah cakap dah, saya terima abang seadanya. Tapi dengkur-dengkur pun kena check juga. Kerana penyakit dengkur ni boleh buat maut. Bukan tak boleh buat maut. Sekarang ada teknologi perubatan, mereka dah kaji orang yang berdengkur ni boleh bawa mati. Ada orang yang mati kerana berdengkur. Pergi dekat farmasi tu, beli yang sumbat hidung tu. Ada yang sumbat hidung tu tak sampai berapa ringgit. Cuba dulu. Kalau tak boleh juga, pekap mulut suami. Kalau pekap alamat 5 minit, selamat teruslah kawan tu. Jangan pekap. Jangan pekap. Yang itu telah dibuat kajian. Yang masuk hidung tu, kita jangan pekap lah. Mekak orang tu yang pernah tidur tak dapat. Dia marah. Kadang-kadang bila kita dah peringkat umum, ataupun orang yang penat kerja dah pencen, tu kerja lagi. Awak dah pencen nak duduk rumah goyang kaki, pergi jadi pengawal keselamatan. Apa tu jadi pengawal keselamatan? Jomok kawan tu dalam pos pengawal.
Sial. Ingat pencen dapat cuti-cuti. Tapi pasal pencen tak banyak, mana nak cuti-cuti, jadi kena kerja lagi, disuruh kerja lagi. Jadi kalau penat memang tidur berlengkung. Dan kita tahu rutin Nabi SAW. Nabi bukan orang pencen, duduk, relax. Nabi penuh kehidupannya dengan program dan juga aktiviti-aktiviti berdakwah, kemudian bergaul dengan masyarakat, kemudian dengan keluarga lagi, melayani beberapa orang isteri. Memang Nabi itu penatan. Dan bila tidur malam, lepas isyak Nabi tidak bercakap-cakap, tidur. Kita ada, kalau kita tak bersembang, kita tengok rancangan sembang malam, tengok pula sembang malam. Lepas tu malam Jumaat, macam malam ni tengok hantu sambung-sambung. Hantu apa? Dulu hantu tinggi, sekarang ni hantu Tok Chai. Apalah nama hantu. Mengaut-ngaut je orang Melayu. Tapi pasal benda ni benda hiburan, jadi syaitan dia tak marah. Dia tak marah kalau nak tipu-tipulah. Memang yang tipu ni memang geng aku, dia kata. Tapi kalau betul-betul sebenarnya syaitan marah sebab ni buat cerita tipu ni. Ni mana ada syaitan hantu buat lawak ni, dia kata. Mana ada hantu lawak? Kita buat hantu lawak. Jadi hantu sebenarnya dah berpakat, dia kata, diorang ni lebih hantu daripada kami yang hantu. Mereka ni lebih hantu daripada hantu. Jadi kita kata biarlah, mereka ni lagi bagus. Jadi generasi kita menyesatkan orang. Hadis yang kedua, kalau kita melihat pula yang seterusnya, Imam Ibnu Hajar mungkin dalam bab ini disyarah sedikit saja, dia tak syarah panjang. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu dalam babud doa, dalam babud doa fi salatil laili wa qiyami, iaitu bab berdoa dalam sembahyang malam dan juga qiyamnya, melaksanakan solat qiyamnya. Ada beberapa hadis dalam hal ini, tetapi yang menyentuh tentang tajuk kita iaitu hadis yang apa tadi kita sebut 763. Dalam hadis 763 pun ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Dia kata, bitu lailata 'inda khalati Maimunah. Aku tidur pada malam di rumah mak saudaraku Maimunah. Dalam bahasa Arab bila kita baca khalah je, khalati, kita dah tahu dah Maimunah ini ialah mak saudara adik-beradik sebelah ibu kepada Abdullah bin Abbas. Bukan adik-beradik kepada bapaknya Al-Abbas. Kalau adik-beradik sebelah bapa, dia akan sebut ammah. Orang lelaki disebut ammun. Ammun ni bapa saudara sebelah bapa. Kalau khalun, bapa saudara sebelah mak. Itu bapa saudara sama je. Paklong, paklong mana? Paklong belah mak ke paklong belah bapa? Belah bapa lah. Belah mak pun ada juga hidup. Panggilan kita begitu je. Tapi bahasa Arab dia ada pengasingan. Kalau ammun, maksudnya bapa saudara sebelah bapa. Kalau khalun, bapa saudara sebelah mak. Kalau ammatun, mak saudara sebelah bapa. Kalau khalatun, mak saudara sebelah mak. Jadi Maimunah binti Harith ialah khalah, iaitu mak saudara sebelah mak kepada Abdullah ibnu Abbas. Faqama Nabi SAW min al-laili fa'ata hajatah. Maka Nabi pun bangun pada waktu malam itu dan Nabi menunaikan hajatnya. Kemudian summa ghassala wajhahu wa yadayhi. Kemudian Nabi basuh wajahnya dan tangannya. Nabi ambil wudu. Nabi mengambil wudu, summa nama. Kemudian dia tidur. Summa qama. Maka dia bangun semula. Di sinilah para ulama dalam mazhab Syafi'i dia beralasan bahawa Nabi telah berwudu, kemudian Nabi tidur. Adakah wudu Nabi, tidurnya Nabi itu tidak membatalkan wudu? Jawapannya tidak, kerana Nabi tidur pada dalam keadaan tetap punggungnya. Punggung ni tetap. Kalau punggung tu bergerak, batal wudu. Sebab tu kena jaga-jaga. Orang yang dalam mazhab Syafi'i bila dia tidur pada hari Jumaat ataupun pada waktu majlis, jangan dia tidur tertengah-tengah punggung dia sampai jatuh bawah. Lepas tu dia duduk balik, maknanya punggung dia telah bergerak dan wudu dia batal. Kalau sekadar dia tidur berpusing, terletuk belakang, terletuk pun tak apa.
Tapi kalau dia tidur sampai berdebus, jatuh atas lantai, maknanya bonggongnya telah bergerak, terangkat, maka batal wuduknya di sisi mazhab Syafi'i. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, summa tawadda'a wudu'an bainal wudu'aini. Nabi berwuduk walam yuksir wa qad ablagh. Summa qama fa shalla. Nabi berwuduk dalam keadaan tidak dalam bilangan yang banyak, 3 kali. Ini hadis yang menunjukkan Nabi berwuduk dengan menggunakan air yang sedikit dan bilangan yang sedikit. Kemudian Nabi bangun untuk solat. Maka kata Abdullah bin Abbas, aku pun bangun. Kemudian aku pun mengambil wuduk. Dia kata bila dia bangun tu, dia bangun pelan-pelan. Sebab dia tidak mahu mengganggu konsentrasi Nabi yang telah memulakan solat. Abdullah bin Abbas ni dia bangun pelan-pelan. Dia tak mengganggu. Kita kadang-kadang bila kita dalam bilik kat rumah, bila suami ataupun isteri semayang, kita duduk bercakap kuat-kuat. Orang nak semayang sunat kadang dalam bilik. Kita kadang marah anak-anak, kau ambil lah baju kat belakang pintu tu. Ni orang rumah tengah semayang ni. Orang rumah kata cakap pelan-pelan sikit. Dalam hati tu tengah semayang ni, marah. Jadi sebenarnya bila kita mendapati orang yang sedang solat, sebenarnya kita kena merendahkan suara. Fatawadda'tu, maka aku pun berwuduk, kata Abdullah bin Abbas. Faqama, aku berdiri. Fasalla, dan berdiri. Faqumtu an yasari, yang inilah yang matan dia. Aku berdiri di sebelah kiri Nabi. Fa'akhadha biyadi, maka Nabi mengambil tanganku. Ada hadis yang ni dia kata Nabi ambil tangan dia. Nabi tarik tangan dia, memusingkan dia. Fa'ada Rabi an yamin, maka Nabi pusingkan bawa ke kiri. Hadis ni juga menunjukkan bila Nabi berpusing, sebenarnya dada Nabi itu telah berpaling ke arah kiblat, tetapi dia tidak membatalkan solat. Kata ta'ammat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ikuti solat bersama dengan Rasulullah, iaitu sebanyak 13 rakaat. Summa taja', kemudian Nabi selepas Nabi solat dia berbaring. Panama hatta nafakh, dan dia tidur sehingga dia berdengkur. Kerana idza nama nafakh, memang biasanya bila Nabi tidur dia berdengkur. Fa'atahu Bilal, maka Bilal pun datang. Fa'adzanahu bis-shalah, Bilal datang, kemudian dia melakukan azan. Kalau kita membeli buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Basit, buku dia Sejarah Madinah. Dulu ada sejarah Mekah, ada sejarah Madinah. Maka kita dapati dalam buku sejarah Madinah tu ada Dr. Abdul Basit ni melukiskan plan kedudukan Masjid Nabi, kemudian bilik-bilik isteri-isterinya. Ada bilik-bilik isterinya. Dia buat rumah Aisyah, rumah Fatimah, rumah Juwairiyah, kemudian rumah Maimunah. Jadi kita boleh dapat lihat secara jelas di mana kedudukan rumah-rumah isteri Nabi itu, dan tentulah rumah ataupun bilik ni hanya berdekatan dengan Masjid Nabawi. Yang paling jelas ialah bilik Aisyah. Aisyah macam langsir dia saja. Ini bilik dia, betul? Dan bila Bilal mengumandangkan azan, Nabi keluar saja daripada di sebalik bilik tersebut dan terus masuk ke dalam Masjid Nabi. Tapi bila berlakunya pembesaran masjid pada masa zaman pada masa zaman Umar bin Abdul Aziz, maka dibayar pampasan kepada isteri-isteri Nabi dan semua rumah-rumah itu telah dirobohkan. Walau bagaimanapun, apabila ada ulama yang bantah, antaranya Sa'id bin Jubair, dia datang, dia pegang rumah Nabi, dia kata alangkah sedihnya bila melihat kesan hidup Nabi bersama dengan ahli keluarganya dirobohkan dan tidak dapat ditatapi oleh generasi Islam yang seterusnya. Betapa zuhudnya, betapa susahnya Nabi SAW hidup dalam serba kethaifan di dunia ini semata-mata kerana mencari redha Allah.
Kemudian kata Ibnu Abbas, faqama fasalla wa lam yatawadda. Nabi tak ada lagi bangun, kemudian dia tidak berwuduk lagi. Dia menggunakan wuduk yang sama daripada wuduk qiyamul lail itu tadi. Kemudian Nabi baca doa, wa kana fi du'aihi Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ini doa bila kita pergi ke masjid pagi-pagi. Kita keluar rumah pergi masjid ataupun pergi surau, kita baca doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa azlim li nura. Doa ni ada pelbagai lafaz lah. Ini salah satu lafaz yang terdapat dalam Sahih Muslim yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim mengenai tentang doa yang dibaca oleh Nabi bila masuknya pada waktu subuh. Kemudian yang kedua ialah, begitu juga dalam riwayat ketika mana salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Hadis pertama tadi Abdullah bin Abbas. Hadis yang kedua, Jabir bin Abdullah bersama dengan Nabi SAW sewaktu mana dia bermusafir bersama dengan Nabi. Kisah Jabir ni dia bermusafir dengan Nabi SAW. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada dalam kitab ni juga, dalam juzuk yang sama ni, hadis yang ke-766. Hadis yang ke-766 iaitu hadisnya diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kata Jabir, aku bersama dengan Nabi dalam satu permusafiran. Selalunya di antara sahabat yang selalu jadi teman Nabi waktu musafir iaitu Jabir bin Abdullah. Nabi sangat gemar pilih sahabat ni bermusafir bersama dengan Nabi. Sebab tu hadis-hadis berkenaan dengan musafir Nabi banyak diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir banyak meriwayatkan hadis. Ada satu ketika bila Nabi naik unta waktu malam, maka Nabi ni tidur nyengit macam ni. Maka Jabir ni dia jadi teman, dia datang dia tolong, dia tolong tahan Nabi. Kemudian Nabi kekiri pula, dia pusingkan unta ni, dia tahan Nabi supaya Nabi tidak jatuh. Sampai macam tu dia jaga Nabi SAW. Bila balik daripada satu perang, itu kisah unta Jabir. Kita pernah cerita dulu. Unta lelah, unta Jabir menjadi lelah. Bila dah jalan, Nabi kata, mana Jabir? Sahabat kata, ya Rasulullah, dia dekat belakang. Unta dia lelah, unta pun lelah. Bukan orang dia, unta pun lelah. Kalau begitu, maka Nabi pun panggil Jabir. Maka dia bertanya, kenapa kau lambat? Kata Jabir bin Abdullah, unta aku lelah ya Rasulullah. Dia kepenatan. Maka Nabi pun menepuk-nepuk unta tersebut, dan kemudian unta tu jadi segar. Bila segar, dia jalan lebih pantas daripada Nabi dan sahabat, dan dah tinggalkan pula. Dia cepat dulu pergi sampai ke Madinah. Ya Allah, dah tinggalkan Nabi pula. Kemudian Nabi menawarkan kepada Jabir. Dia kata, Jabir, besok bawa unta kau dan aku nak beli dengan beberapa dirham. Jabir dia kata, ya Rasulullah, baiklah aku setuju jual unta ni. Setuju. Tapi akhirnya Nabi hadiahkan semula unta itu kepada Jabir. Nabi bayar duit. Kemudian Nabi serahkan, hadiahkan unta itu kerana pada waktu itu Jabir bin Abdullah dia baru berkahwin. Bila dia berkahwin dengan janda. Kenapa dia kahwin janda? Kata Nabi, kenapa kau kahwin janda? Kata dia, ya Rasulullah, sesungguhnya bapa aku apabila dia mati, dia telah meninggalkan adik-beradik perempuan, anak-anak perempuan. Yang lelaki aku seorang je. Jadi siapa yang nak jaga mereka? Melainkan kalau mereka ni dapat kakak ipar yang telah pun berpengalaman yang boleh menjaga mereka. Pengorbanan seorang lelaki teruna semata-mata kerana menjaga adik-adik. Sebenarnya kisah sahabat ni perlu direnungkan oleh kebanyakan orang yang menjadi anak sulung. Adik-beradik yang lain juga perempuan. Tapi yang abang ni dia tetap kejauh isteri yang cantik, tapi dia lupakan adik-adik dalam keadaan ibu bapanya dah meninggal dunia.
maka sebenarnya dia tak baca kisah Jabir. Kalau dia baca kisah Jabir, dia akan ikut seperti jejak sahabat ini, meninggalkan kepentingan diri yang disebutkan dalam hadis ni tadi. Fantahaina ila masyra'a, kami berhenti di satu tempat yang airnya mengalir. Masyra'a ni macam sungai mengalir lah. Maka berhenti. Faqala, maka berkata Nabi, ala tusyri', ya Jabir, dia kata kau tak pergi ke air tu, sama ada kau yang minum ataupun unta kau berhentikan minumlah air daripada aliran tersebut. Qultu bala, dia kata bahkan ya Rasulullah, ya aku akan turun. Faqala fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyra'tu, maka Nabi pun turun daripada untanya dan sama-sama dengan Jabir. Qala summa dhahaba li hajati, kemudian Nabi pergi untuk menunaikan hajatnya. Wa wada'tu lahu wudu'an, manakala aku mengambil air dan menyediakan wudu untuk Nabi. Ja'a fatawadda, maka Nabi sampai dan Nabi pun berwudu. Summa qama fa shalla fi thawbi wahid khalafa baina tarafaihi, kemudian dia sembahyang dengan menggunakan pakaian. Dalam hadis ini dia diterjemahkan, kemudian mengerjakan solat dengan menggunakan kain yang diselimpangkan di antara kedua ujungnya. Aku pun berdiri di belakangnya, maka beliau memegang telingaku. Jabir ni Nabi pegang telinga dia. Nabi pegang telinga dia. Dan dalam hadis ni yang kita sebut tadi, kedudukan makmum adalah di sebelah kanan imam. Dan dalam hal bermusafir ini, hanya Jabir dengan Nabi SAW. Kalau ada orang lain, baik dia dah sembahyang duduk belakang, tapi musafir pada waktu ini adalah musafir antara Nabi dengan Jabir bin Abdullah sahaja. Manakala perkara yang kedua, nak sebutkan sedikit, iaitu solatnya dua orang atau lebih bersama dengan imam. Yang ini jelas, kalau dua orang solat, maka kedudukannya berada di belakang imam. Di belakang imam. Masalah yang timbul ialah apabila seseorang itu dia dapati ruangan yang berada di sebelah imam, orang yang dia hendak menjadikan imam, contohnya dia datang solat berjamaah, maka orang yang dia nak ikut itu sembahyang mula-mula dengan imam yang pertama. Orang tu pun sembahyang betul kat situ. Dan bila habis imam bangkit, maka orang ini dia masbuk. Maka dia pun bangun. Orang sebelah kanan dia pun bangun. Maka ada seorang makmum dia datang lewat. Maka dia nak pilih imam, dia pun berdiri di sebelah kiri imam. Maka kalau kita tengok hadis ni tadi, sebenarnya dia mesti berada di sebelah kanan. Tetapi oleh kerana sebelah kanan tu ada orang, maka sebenarnya dia harus berdiri di belakang imam. Di belakang imam, bukan dia berdiri di sebelah kiri imam menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut Sa'id Ibn Musayyib tadi, tak ada masalah pun kalau dia duduk sebelah kiri imam. Tapi menurut jumhur, kalau di sebelah kanan tak boleh dia berdiri, maka hendaklah dia berdiri di belakang imam. Itu bagi seorang makmum dan juga seorang imam. Adapun kalau mereka beramai-ramai, maka kedudukannya istilah berada di belakang imam, iaitu kadarnya tidak melebihi daripada 3 hasta. 3 hasta daripada kaki imam kepada tempat sujud makmum itu tidak melebihi 3 hasta. Ini tempat sujud, ini berdiri imam, tidak lebih 1. Ini baru 2. Kalau dia lebih, hukumnya makruh. Kadang-kadang ada tempat-tempat yang tertentu imam dia depan, komen jauh, luas, besar, makmum sempit kat belakang. Sepatutnya dia didekatkan lagi. Bila kita faham sunnah, kita akan dekatkan lagi imam ini dengan makmum. Kalau boleh, sedekah saja cukuplah. Asalkan imam tu bila dia berdiri, dia tak terpijak kepada makmum belakang tu, ataupun makmum tu bila bangkit, dia tak masuk dalam jubah imam. Sebab itu dia tidak melebihi daripada 3. Kalau 3 tu memang jauh, dan dia memang selesa, tetapi tidak menepati sunnah. Kerana sembahyang berjemaah ini dia dekat-dekat, bukan jauh-jauh. Bukan imam tu jauh, makmum kat sini, imam kat sini. Satu ruang ni kosong, begitu jauh. Sepatutnya tidak berlaku demikian. Sebenarnya jarak berdirinya imam dengan tempat sujudnya makmum di belakang tidak lebih daripada 3 apa ni?
3 jengkal kan, bukan 3 hasta. Hasta macam ni. Jengkal kan, yang ni jengkal. Jengkal, hasta. Jadi kalau 2 orang yang solat di belakang imam, maka keduanya berdiri saf di belakang imam dalam satu saf. Kalau ada orang perempuan, dia belakang lagi satu saf. Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama selain daripada Abdullah bin Mas'ud dan 2 orang sahabat yang nanti disebut, iaitu Abdullah bin Mas'ud bila dia solat, maka datang 2 orang sahabatnya, iaitu 2 orang tabi'in, iaitu Al-Aswad, namanya Al-Aswad, dan juga siapa seorang lagi ni, ada seorang lagi yang datang, maka dia berdiri di kiri kanan. Abdullah bin Mas'ud berpandangan, kalau ada 2 orang yang solat di belakang imam, 2 orang makmum yang ada bersama dengan imam, maka dia bukan berdiri di belakang imam, tapi dia berdiri di kiri dan juga kanan imam. Kiri kanan. Jadi imam tengah-tengah dengan saf yang sama, tetapi dia berada di kiri dan kanan. Manakala jumhur ulama berpandangan kesemuanya berada di belakang imam, 2 ataupun lebih. Hadisnya ada diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Dia berkata, aku solat bersama dengan seorang anak yatim di rumah kami di belakang Nabi SAW, sementara ibuku Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Jadi Anas dengan seorang anak yatim belakang Nabi, kemudian Ummu Sulaim berada di belakang. Itu yang lebih tepat kedudukannya menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi solat di samping imam jika tidak mendapatkan tempat di masjid, penuh, tak ada ruang. Jadi macam mana kedudukan makmum tu, dan juga solat seorang wanita bersama dengan imam. Kemudian solat seorang wanita bersama dengan wanita, dan di manakah kedudukan anak-anak berdiri dalam saf, budak-budak yang belum baligh. Kalau mereka ni semayang, kat mana kedudukannya berada? Adakah dia duduk di belakang, ataupun dia masuk ke depan, ataupun setengah masjid kata kanak-kanak yang di bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan masuk ke dalam. Ada pula masjid buat macam tu. Kanak-kanak umur 12 tahun tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan solat utama masjid. Maknanya kalau nak semayang kat luar ruang lega, beranda luar, masuk dalam tak boleh. Adakah ini sejajar sebenarnya dengan tuntutan sunnah, ataupun hanya sekadar undang-undang yang dibuat oleh pegawai-pegawai masjid sahaja? Pegawai masjid. Ada soalan sebelum kita sambung? Mula kita semayang ni imam sebelah kanan. Jadi adakah imam dia tengok tak bergerak, tak nak belakang imam, adakah imam kena ke depan? Adakah sepatutnya imam yang bergerak ke depan apabila mendapati makmum yang hadir sebelah kiri dan yang kanan pun tak nak bergerak juga? Dua-dua degil. Adakah sepatutnya imam bergerak? Jawapannya ya, kalau ada ruang. Kalau bila ada ruang, imam boleh bergerak. Tapi kalau imam dah santak dinding ni, tak boleh lagi lah. Imam berdiri sini, makmum datang kiri kanan, dia tak nak bunuh ke belakang. Tapi sedangkan belakang ni luas, imam tak boleh ke depan lagi. Jangan dia ke depan pula, dia kata degil kau ni. Dia pun ke depan. Kawan ni pula memang statik juga kat situ. Imam tu tadi cadang, kalau dia ke depan, makmum tu nanti ke belakang kau. Dia kata, wah imam, dia tahu ni kita tak mau belakang ni, dia yang ke depan. Tapi kalau dia ke depan ni macam mana dia nak sudut? Jawapannya tadi, imam boleh ke depan sekiranya ada ruang. Tetapi sebenarnya tidak afdal. Yang afdal sebenarnya ialah makmum itu yang bergerak ke belakang. Kedua-duanya bergerak ke belakang, kemudian mereka bergerak merapatkan saf. Maknanya sama tengah. Bukan dia turun ke belakang, ke belah kanan. Yang kanan ni turun belakang, yang kiri ni turun belakang, kemudian dia yang rapat. Jadi sudah, maknanya ada satu imam, ada satu makmum, ada satu makmum. Dia tidak seimbang.
Sepatutnya dia ke belakang, kemudian dia sama-sama merapat, barulah dia seimbang. Jadi imam tu di tengah-tengah. Di tengah-tengah kan. Jadi kita yang hidup ni boleh bergerak. Yang tak boleh bergerak ni mayat dia. Orang yang jadi mayat dia tak boleh bergerak. Baik, makmum ni salah berdiri ni. Aku ni kedudukan tak betul, dia pun bergerak-gerak. Tak boleh. Makmum tak boleh bergerak. Pelajar-pelajar sekolah hari ni dia suka pakai baju ketat-ketat. Ibu fit ni. Kalau dia bergerak sikit dia dah terkeluar baju dia. Baju kecil-kecil dia pakai. Seluar ketat-ketat. Saya cakap dengan dia, kita semua ada peluang pakai baju ketat. Jadi kita pakai kain kapan besok. Kita akan pakai ketat-ketat kan? Jangan minta wasiat pula. Besok saya mati kain kapan ni jangan ketat-ketat. Menyeksa kan? Tak boleh. Mesti diketat-ketatkan. Kerana itulah sunnah. Tapi dekat dunia ni pakailah yang longgar-longgar. Ikut peraturan betul-betul. Besok dah mati baru diketatkan orang. Jadi masih hidup lagi dia nak pakai ketat-ketat. Bukan orang perempuan saja yang tak boleh pakai ketat. Orang lelaki pun tak boleh juga bila menampakkan bahagian-bahagian tubuh badan yang tertentu. Bukan orang perempuan ni. Jangan kata orang lelaki bila pakai ketat yang macam orang pakai seluar naik basikal kan. Yang tight tu. Dia pakai seluar tu, dia pergi pisau kabau. Orang perempuan pun tengok, ya Allah, teguhnya. Maka ini telah menimbulkan fitnah. Dan sebenarnya dia telah menunjukkan aurat. Aurat itu adalah bentuk tubuh badan. Sebab itu dia kena pakai longgar-longgar. Ada soalan lain? Dia tak mahu Ustaz. Dia tak faham macam mana nak selesai masalah? Boleh bagi seorang imam menarik. Bila imam ni, orang menjadi imam ni dia kena sensitif. Maknanya dia, pertama dia kena faham tentang hukum. Yang keduanya dia kena tahu. Bila dia tahu ada seorang lagi yang datang hadir ke belakang. Biasanya orang yang kedua kemudian ni datang, dia akan buatkan takbir dia, Allahu Akbar, supaya makmum yang di sebelah kanan imam ini bergerak. Bila dia dengar kawan dia datang, dia pun bergerak ke belakang. Tapi oleh kerana bila dia tak bergerak, maka imam dia mesti mengambil peranan dia. Dia kena tolak lah. Dia kena tolak, jangan biar telinga kawan tu. Macam mana Nabi buat kepada Jabir tadi. Cukup sekadar dia. Macam kita orang nak lalu depan kita. Kalau kita tidak meletak sutra penghalang, waktu orang lalu depan kita, maka kita taklah angkat tangan menghalang dia daripada dia lalu depan kita. Kita mesti angkat tangan, halang. Begitu juga bila orang makmum yang tidak, maka kita boleh tolak. Mungkin dengan keadaan itu dia tahulah sebenarnya imam tu tidak. Ini tak menjauh. Imam tahu, dia pergi depan. Jadi orang ni depan. Ya. Kalau sepatutnya yang pertama tadi, imam mengarahkan ke belakang. Tetapi kalau makmum itu tidak bergerak juga, maka imam bergerak ke depan. Dan orang yang belakang ni, dia mesti mengambil peranan. Sebenarnya tiga-tiga mesti faham, mesti ada ilmu. Jangan pula imam bergerak ke depan, yang kedua dah tengah-tengah, yang belakang pun tak gerak-gerak. Dah ada 3 baris pula. Ini pun masalah juga. Akhirnya sembahyang jadi cacar marba. Sepatutnya jadi mudah. Jadi sebenarnya nak menyelesaikan masalah ini, kita jangan cari masalah, iaitu datang awal. Datang awal, sembahyang, tak ada nak masbuk kemudian nak tepuk sana, nak tepuk sini, duduk kanan, duduk kiri. Datang terus duduk saf depan, tak ada masalah. Duduk saf, tak ada masalah. Tapi bila kita terlewat-lewat, mungkin kalau masalah-masalah yang tak dapat dielakkan tu, yang belakang pula yang tarik. Ya. Yang kedua datang ini boleh tak untuk tarik.
cuit istilahnya pada awalnya cuit lah. Jangan tarik dulu, cuit dulu. Ataupun ditepukkan kepada bahu. Sebenarnya pergerakan-pergerakan yang sedikit ini dia tidak membatalkan. Dia pada asalnya duduk dalam keadaan dia boleh bersujud. Maksudnya dia betul-betul jauh. Makmum yang kedua ni datang, dia betul-betul jauh. Maknanya kalau dia sujud, dia boleh sujud. Tetapi kalau dia seperti mana yang disebut tadi, kalau makmum yang pertama tadi dia tak faham, maka sebenarnya dia boleh berdiri di belakang imam. Berdiri di belakang imam dengan lebih dekat, dan kemudian dia cuit. Bila rakainya ni bergerak, maka dia pun sama-sama bergerak supaya dia ada ruang untuk sujud. Kalau menurut Abdullah bin Mas'ud tadi tak ada masalah. Datang duduk sebelah kiri terus, yang kanan pun tak bergerak, yang kiri pun tak bergerak. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan jumhur tadi, kebanyakan daripada kita dia faham. Bila kawan dia datang belah kiri, dia pun mundur ke belakang, yang kiri pun mundur. Kemudian dia rapatkan. Tapi kalau kedua-duanya, dia kata tak apalah, hari ini kita semayang seperti mana yang dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud dan juga dua orang sahabat dia tadi, maka tak perlu ke belakang. Dua-duanya berada di kiri dan kanan sehinggalah selesainya solat. Bukan daripada datang masbuk, tak, daripada awal solat dia buat begitu sehinggalah berakhirnya solat. Ini pandangan daripada Abdullah bin Mas'ud. Ada tiga soalan Ustaz. Pertama, macam kalau kita nak imamkan seorang tengah bersolat, adakah kita patut takbir dulu baru sentuh, ataupun sentuh dulu baru takbir? Lepas tu soalan kedua, kesannya kita nak imamkan seorang tu, tapi kita tak tahu dia tengah solat apa, macam contoh solat sunat ke, kita nak macam nak solat zuhur dengan dia, boleh ke Ustaz? Lepas tu soalan ketiga, kalau dalam bab nak sambungkan saf, adakah kita kena rujuk orang di belakang imam ataupun orang di kanan imam? Baik, yang pertama tadi berkenaan dengan tepuk, kaedah tepuk. Sebenarnya dalam kitab fiqh kita tak jumpa kaedah tepuk ni. Hanya disebutkan ialah tepuk ini dia berlaku bila kita menegur bagi wanita dengan menegur tepuk ni. Tapi ini tepuk bahu. Sebenarnya dalam kaedah fiqh hanya mengangkat takbir saja. Allahu Akbar, menguatkan takbir. Dan kita jarang jumpa dalam hadis-hadis dan asar yang menunjukkan para sahabat itu dia datang kemudian. Susah kita nak jumpa. Cuma hal ini dia didebat, dimasalahkan oleh para ulama dan mereka datangkan keputusan hukum lah, fatwa. Dalam hadis kita tak jumpa. Kerana apa? Kerana sahabat ni dia suka datang awal-awal. Dia tak ada datang alamak dah habis sembahyang. Dia lagi lagi. Sebab kalau kita jumpa hadis berkenaan hal tersebut pun, mereka hadir, kemudian mereka tunggu. Kalau ada mana-mana sahabat yang dah selesai solat dan mereka sudi untuk berjamaah dengan mereka, maka mereka boleh jemaah. Tapi kalau ada yang bangkit tu buat tak gerti, maka sahabat ni tadi dia akan sembahyang sendirian. Dia tak sembahyang dah. Maknanya kalau dia datang, orang dah imam dah bangun, dah habis sembahyang, maka yang ada baki ni orang yang masih masbuk, mereka tidak akan mengikut yang masbuk itu. Kerana mereka tunggu. Sebab kalau mereka datang, sebenarnya mereka ni, yang orang yang menjadi imam tu secara rela ataupun dipaksa. Tetapi dalam hadis yang kita jumpa, apabila sahabat ini dia datang lambat, maka kemudian dia dapati ada sahabat yang telah selesai sembahyang berjemaah dan boleh berkongsi. Kerana dia telah jemaah dan dia nak berkongsi dengan orang yang lewat itu, maka dia melakukan jemaah. Tapi datang kemudian angkat takbir tepuk, kita tak jumpa sebenarnya dalam hadis. Cuma ulama yang fatwakan hal tersebut. Dan dalam kebanyakan kitab fiqh mereka tak sebut tentang menepuk, mereka sebutkan kaedah menguatkan suara dengan mengangkat takbir. Jadi orang tu dia faham. Tetapi kalau kita berdiri, oleh kerana ruang yang sempit, kesemuanya masbuk. Semua masbuk. Jadi kalau kita angkat takbir Allahu Akbar, yang ni dengar, yang ni dengar, yang ni, dia kata siapa yang imam ni? Aku ke? Dia pun tak tahu siapa. Aku imam. Tapi tengok yang sebelah ni macam lagi warak. Aku tak pakai kopiah, yang sebelah pakai kopiah.
sebelah pun. Sebenarnya orang ni ikut kita. Kita pun agak takbir secara perlahan bila bergerak sujud kan. Jadi lepas habis semayang kawan tu bagi hamun. Orang nanti jadi imam, perlahan je suara dia. Orang dah lama, rupanya dia dah lama bangkit daripada sujud, kita je sujud-sujud tak bangun-bangun lagi. Jadi berlakunya kekeliruan. Kalau begitu dalam hal tersebut, sebenarnya yang lebih tepat yang disebut dalam kitab fiqh, diangkat takbir dulu kemudian baru ditepuk. Bukan ditepuk dulu. Diangkat takbir dulu, Allahu Akbar, ditepuk. Kemudian diundur ke belakang. Kalau kita nak tepuk, Allahu Akbar kan tak sampai pula. Jadi dekat dulu, Allahu Akbar, ditepuk. Maknanya orang tu dia tahu dia ni nanti. Tetapi kalau kita berdiri di sebelah kanan dia, Allahu Akbar, tak payahlah kita tepuk lagi. Kerana dia tahu dah bila berdiri sebelah tu, memanglah dia nanti kita jadi imam. Soalan yang kedua tadi berkenaan dengan orang yang semayang apa-apa kan, kita ikut dia, tak ada masalah. Sama ada dia semayang apa pun, tak ada masalah. Kita boleh ikut dia solat. Kecuali kalau kita bukan masbuk lah, kita datang, orang musafir, kita pasti yang buat solat ni sekarang ni solat zuhur, maka kita orang musafir. Maka kalau kita nak ikut dia, kita tidak boleh orang yang semayang fardu sekarang ni dia semayang 4, kita pula buat jamak 2. Tak boleh. Kita ikut dia daripada awal, kemudian masa tahiyat awal dia bangun Allahu Akbar, kita Assalamualaikum. Tak boleh. Makmum tidak boleh 2, imam 4. Tetapi kalau kita jamak saja, tidak qasar, maka dia boleh. Jamak qasar ni lagi, nanti lepas habis bab ni kita akan masuk dalam jamak dan qasar, dia lagi panjang perbahasannya. Yang ketiga tadi Sama kasar. Dia rujuk orang belakang imam ke ataupun orang kanan imam? menyamakan suara. Menyamakan suara. Masbuk yang datang, Ikutlah masbuk ke muafiq ke. Macam nak sama kasar lah. Kalau sama kasar dia kena sama belakang tumit ke. Sama dia rujuk pada orang kanan imam ke ataupun orang kat belakang imam ke. saya tak berapa faham soalan. Macam kalau kita nak sama kasar, kita tengok macam orang tepi kita kan. Di kiri kanan lah, sama-sama lah. Macam sebaiknya dia tengok orang belakang ke atau Memastikan makmum ini, pada awal-awalnya memastikan makmum ini safnya betul adalah tugas imam. Bila dia lepas habis iqamah, maka imam ni hendaklah berpaling kepada makmum, memastikan saf itu sebenarnya telah rapi. Kalau di zaman Sayyidina Umar dulu, dia tunggu dulu. Bila orang belakang kata okey, barulah Umar mengangkat takbir. Dia betul-betulkan saf dulu, barulah dia angkat takbir. Bukan imam tu sahur, subuh bakung, dulukan saf, dia pun paling Allah. Orang baru nak masuk. Kadang-kadang kalau di masjid kita tu, ada orang bagi-bagi minyak wangi lagi. Dia tak sempat lagi nak masuk saf. Dah masuk saf pun bagi-bagi lagi minyak wangi. Maksudnya bagi lagi minyak wangi sebelum iqamah tu kumandang. Pergi kat seorang-seorang, cari. Bila qamat dia teruslah masuk saf. Ini dah masuk saf, bagi. Jadi imam dah menunggu. Bagi minyak pula, imam tak bagi pula. Imam pula kecil hati. Sepatutnya bagi minyak wangi tu awal terlebih dahulu. Sebab bila kita qamat tu dah dikumandangkan, kita dah bersibuk-sibuk nak masuk ke saf, cepat-cepat masuk ke saf. Bila kita tengok imam dah bangun, kita bangun. Kemudian kita meluru masuk ke saf yang awal, supaya kita dapat pahala saf yang pertama. Kemudian melurus dan merapikan saf, sambil kita menjawab iqamah. Jadi sebenarnya tugas imam. Dan kemudian bila kita lebih memahami, kita sama-sama, orang kiri dan kanan sama-sama. Ruangan tu tak betul, ataupun kaki kawan kita tu ke belakang, betullah dia ke depan. Orang Arab kalau semayang, bila waktu rokok, sampai waktu rokok tu kalau tak betul, dia tunjuk. Dia boleh tunjuk, walaupun dalam kitab fiqh tak ada sebut tunjuk. Betulkan saf kawan sebelah, waktu rokok boleh tunjuk, tak ada sebut. Tapi dia sampai tunjuk. Kadang-kadang dia pahit kaki kita, beranjat kita. Jadi orang yang tak ada pernah pengalaman, mungkin pergi haji dan umrah tu dah ramai sangat. Kadang di Mesir, kadang bila kita pertama kali, budak-budak kita ni baru sampai, dia tak pernah semayang dengan Arab. Bila dia semayang, dia datang sebelah Arab tu, dia duduk senang-lenang macam kat Malaysia. Arab tu tarik bahu dia, beranjat dia, terkejut dia. Ini pengalaman lah. Tapi bila dah biasa, dia jadi suatu rutin. Dan dia tahu, rupanya mesti rapat-rapat. InsyaAllah tuan-tuan, masa dah melangkaui daripada sepatut. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanallah.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.